wabarakatuh. Terima kasih kepada yang sudi menyertai untuk sesi malam ni. Malam ni kita ada dua pembicara utama untuk bincangkan tentang Palestin dan Baitul Maqdis, sudut pandang sejarah Islam, Yahudi dan Kristian. Sebab seperti mana yang kita ketahui, krisis yang berlaku di Palestin sekarang, terutamanya di kawasan Baitul Maqdis ataupun Jerusalem, berkait dengan sejarah tapak tersebut di sisi ketiga-tiga agama ni, ketiga-tiga agama Samawi ni. Jadi untuk membincangkan isu ni pada malam ni, kita ada bersama dengan kita Saudara Helmi Effendi dan juga Cikgu Nizam untuk terangkan dari segi sudut sejarah tentang Palestin dan Baitul Maqdis. Sebagai pengenalan, Helmi Effendi kita ketahui sebagai salah seorang teraju utama The Patriots, Portal The Patriots, dan juga seorang penulis lah yang telah menulis sejumlah karya dengan The Patriots sendiri dan juga dengan Al-21 Hilmi sebelum ni. Hilmi? Dengan Karang Kraf, minta maaf. Dengan Karang Kraf, okey. Dan juga bersama dengan kita juga salah seorang lagi penulis The Patriots, Cikgu Nizam. Cikgu boleh onkan mikrofon untuk ni, untuk Assalamualaikum. Okey tak? Okey, setakat ni suara jelas. Jadi untuk orang kata warming up, untuk mulakan, saya minta Helmi dulu untuk bagi sedikit mukadimah tentang topik kita malam ni sebelum diteruskan oleh Cikgu Nizam, kemudian kita akan pergi pada soal jawab lah. Silakan Helmi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Topik pada hari ini ialah kita akan bercakap tentang sejarah Palestin dan Baitul Maqdis dalam terputar sejarah Islam itu sendiri, sejarah Yahudi dan Kristian. Dalam ni saya teringin untuk menyentuh tentang layanan-layanan yang diberikan oleh umat Islam kepada orang Yahudi, sama ada di Baitul Maqdis dan juga di bahagian lain Empire Islam itu sendiri. Dan dalam percubaan itu saya nak menunjuk bagaimana adab santunnya umat Islam, bagaimana Islam mengangkat, Islam meletakkan satu tempat yang orang Yahudi dapat dalam sejarah yang mereka tidak pernah dapat dalam bahagian-bahagian lain dalam sejarah. Nanti kalau dalam perbincangan kita pada hari ini, Cikgu Nizam mungkin akan memperkenalkan kepada kita bagaimana di bawah Rom, bagaimana di bawah tentera salib, dan bagaimana di bawah kerajaan-kerajaan lain dalam sejarah orang Yahudi ditindas, orang Yahudi ditindas, dibunuh, dan diletakkan pada tempat yang rasanya haiwan lagi mendapat layanan yang lagi baik daripada orang Yahudi dalam sejarah. Jadi dalam perbincangan ni, saya akan lebih banyak menyentuh tentang layanan umat Islam atau orang Yahudi, dan kemudian mungkin saya akan menjelaskan bahawa betapa tapak ini memiliki nilai-nilai yang sangat tinggi bukan sahaja kepada umat Islam, tapi kepada umat Kristian itu sendiri dan juga kepada umat Yahudi. Kenapa? Kalau tidak akanlah dalam sejarah tentera salib sanggup mengembara jauh daripada England dan Perancis, daripada Jerman, di Eropah yang paling barat, mata-mata untuk sebuah padang pasir yang tidaklah berapa subur di wilayah Syam, Palestin. Mungkin ada sesuatu nilai yang sangat besar kepada orang Kristian. Dan kenapa pada hari ini tiba-tiba orang Kristian tidak lagi bersemangat, memiliki semangat yang mereka ada dalam sejarah. Dan mungkin saya akan juga bercerita tentang bagaimana penindasan yang wujud di Baitul Maqdis dan Palestin pada hari ini bukan tertakluk kepada pengganut agama Islam itu sendiri. Bahkan orang Kristian di Palestin dan Baitul Maqdis menjadi mangsa kekejaman Zionis itu sendiri. Jadi ini adalah pengenalan saya dalam kita untuk membedah lebih dalam. Kita akan bersama bedah satu persatu bersama dengan Cikgu Nizam yang merupakan penulis kepada kitab Tamadun Yahudi yang akan diterbitkan pada hujung tahun ni bawah Patriot Publishing. Terima kasih.
Okay, Cikgu Nizam, kalau dah sedia boleh teruskan, lanjutkan untuk introduction, untuk mukadimah daripada sesi Cikgu Nizam sendiri sebelum kita pergi pada soal jawab. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi saya tak sepopular Helmi Effendi lah, sebab saya baru satu buku sahaja, dan buku kedua insya-Allah dalam hujung tahun ni kita menulis berkenaan dengan Yahudi. Kitab Talmud Yahudi ni saya banyak cover daripada awal kaum Yahudi sampailah kepada zaman sekarang lah. Maksudnya sampailah kepada zaman peperangan yang berlaku pada mutakhir ini. Jadi pada apa yang kita akan perbincangkan bagi peringkat saya, di pihak saya kita akan banyak menceritakan berkenaan dengan sejarah Yahudi itu sendiri. Okay, dan bagaimana daripada satu sejarah kepada sejarah yang lain, setiap Yahudi pada setiap peringkat tu sebenarnya terputus salah silah dia. Dia terputus. Maksudnya dia tak adalah macam pada zaman macam kita kan sekarang ni kita ada banyak nasab. Okay, kalau macam Arab dia punya nasab tu dia bersambung sampailah kepada Adnan, dan Adnan sampailah kepada Sam bin Nuh. Okay, untuk kaum Samiyah atau Semit. Okay, tapi dalam Yahudi ni yang ada hari ini di bumi Palestin yang banyak adalah dari keturunan Askenazi dan Sephardi, yang mana bila kita kaji sebahagian daripada mereka ini bukanlah benar-benar Yahudi. Malahan mereka ini termasuk dalam kelompok Yahudi yang berasal daripada Eropah. Mungkin mereka asal-usul mungkin berasal daripada bumi Palestin juga, tapi dia dah terputus terlalu jauh sehingga mereka pun terlupa. Okay. Bahasa mereka pun mereka terlupa. Sehingga kan bahasa mereka di-revive semula pada zaman Uthmaniyah. Okay, itu mungkin kita akan cover dalam sejarah dia lah. Jadi bagi apa yang kita tahu, yang mana dinamakan Bani Israel daripada Nabi Yusuf, daripada Nabi Yaqub, daripada firman Allah dalam surah Al-Jathiyah, walaqad atayna bani Israilal kitab wal hukma wan nubuwah wa razaqnahum minat thayyibati yufaddalnahum 'alal 'alamin. Maksud dia, dan demi sesungguhnya kami telah memberikan kepada Bani Israel kitab Taurat dan pangkat kehakiman serta pangkat kenabian. Dan kami telah kurniakan mereka benda-benda yang baik-baik serta kami lebihkan nenek moyang mereka di atas orang-orang yang ada pada zamannya. Inilah yang dikatakan sejarah dia daripada kitab Taurat, iaitu yang diturunkan melalui Nabi Musa AS di Gunung Tursina dalam peristiwa penyeberangan Lautan Merah ataupun Exodus, dan seterusnya kepada zaman-zaman Hakim dan zaman Nabi. Ini semua insya-Allah kita akan cover malam ni. Itu saja mukadimah daripada saya lah. Okey. Ustaz Faiz. Okey, terima kasih Cikgu dan Helmi. Jadi untuk sahabat-sahabat yang mendengar malam ni, saya terlebih dahulu saya minta maaf, saya tidak akan berhasrat untuk buka ruangan pembicara kepada lebih ramai orang untuk mengelakkan kita punya sesi tergenala apabila terlampau ramai pembicara dekat dalam kita punya ruang dalam space ni. Jadi kalau ada soalan yang ingin ditanyakan, boleh dihantar ke inbox melalui mesej pada saudara IDER ataupun tekan pada tweet yang saya klikkan dekat atas ni dan tinggalkan dalam ruangan komen. Jadi sepanjang sesi kita ni saya akan cuba bacakanlah soalan-soalan yang dikepilkan. Okey, jadi kita ada beberapa soalan yang mungkin akan membantu kita memahami lebih sedikit tentang isu ni. Jadi soalan pertama ni saya nak tanya pada Cikgu Nizam. Cikgu boleh terangkan tak dalam sejarah Bani Israel lebih kurang ni dah berapa kali Bani Israel ataupun Yahudi ni ditindas semenjak zaman Nabi sehingga zaman moden? Maknanya daripada zaman Nabi yang kalau kita tahulah yang paling famous cerita dalam Quran, penindasan tu berlaku di sejak zaman Nabi Musa alaihi salam. Di sepanjang daripada timeline Nabi Musa sampai zaman moden ni dah berapa kali penindasan terhadap bangsa Yahudi tu dah berlaku? Baik, kalau kita tengok dalam sejarah Bani Israel ni, dalam sejarah awal sebelum Bani Israel kita ada bapa segala nabi, bapa segala kaum yang ada dalam Nabi-Nabi dan Rasul, iaitu Nabi Ibrahim,
dan Siti Sarah, dan isteri yang seterusnya adalah Siti Hajar. Okey, yang kita tahulah dalam bahasa Ibrani disebutkan Sarah and Hagar. Okey, Sarah ni daripada daripada Israel, itu yang mana mengikut Nabi Ibrahim daripada Mesopotamia, ikut pada riwayat dia, okey, daripada penindasan kaum Babylon, dan dia berhijrah ke Mesir, dan di Mesir Nabi Ibrahim dan peristiwa dengan Al-Aziz di Mesir itu telah menyebabkan baginda Nabi Ibrahim AS dikurniakan seorang lagi isteri daripada Hajar. Jadi dalam kitab Yahudi, dalam kitab Taurat, yang saya pasti bukanlah sebenar, banyak telah diubah suai. Dikatakan Hagar atau Siti Hajar itu adalah hamba abdi kepada bangsa Kipti, bangsa Hyksos yang memerintah ketika itu. Itu yang mana seterusnya dalam peristiwa korban, okey, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan satu-satunya anak dia. Yang kita faham dalam Islam, kita tahu Nabi Ismail. Sebab Nabi Ismail AS yang hendak dikorbankan ini menurunkan bangsa Arab, dan bangsa Arab yang dalam sebelum kita rayakan Aidil Adha, ketika Nabi Muhammad SAW bertanya kepada kaum Arab, kabilah-kabilah Arab ni, apakah perayaan yang ada? Antara salah satu perayaannya adalah peristiwa korban. Maksudnya dalam ingatan orang Arab ni memang ada peristiwa korban, tetapi tidak ada dalam Yahudi. Malangnya dalam kitab mereka mengatakan bahawa Nabi Ishak ataupun Isaac yang hendak dikorbankan. Jadi di situ ada banyak kontradiksi yang berlaku antara agama kita dan juga agama Kristian lah. Okay. Jadi dari segi penindasan yang berlaku pada awal zaman Nabi Yusuf, okay, zaman Nabi Yusuf AS menjadi seorang pemerintah yang sangat hebat di Mesir, dan setelah itu semasa Mesir telah berkembang makmur, selepas habisnya kemarau panjang kan, berapa 6 tahun, dan sebab habisnya musibah-musibah yang berlaku, jadi banyak bangsa Yahudi yang berhijrah ke Mesir. Di Mesir pula mereka menjadi warga negara kelas kedua di bawah Firaun. Dan Firaun atau Pharaoh ni dia menjadi lebih kejam dan zalim ketika itu di bawah pemerintahan Ramses. Okay, dia menjadi kejam disebabkan ada satu ramalan mengatakan ada seorang bayi lelaki dalam kalangan hamba yang akan menjatuhkan dia. Jadi itu yang menyebabkan kaum Yahudi makin ditindas. Okay, anak-anak lelaki mereka diburu dan dibunuh. Okay, dan kaum-kaum Yahudi ni ditindas dengan teruk. Dikatakan piramid dan sebagainya tu adalah hasil penindasan Yahudi lah. Yahudi kena tindas dan dia kena buat semua benda-benda berat tu. Dengan piramid, dengan Sphinx dan sebagainya. Semuanya adalah paksaan, buruh paksa Yahudi. Dan apabila Yahudi banyak yang diancam untuk dibunuh dan diturunkan Nabi Musa. Nabi Musa pada awalnya duduk dalam istana Firaun. Ketika itu dia berkawan dengan Ramses II, anak kepada Ramses I tu, dan berlakulah pelbagai peristiwa. Dan bila Nabi Musa menyebelahi kepada orang Yahudi, okay, jadi Firaun masa tu, Ramses II lagilah bertambah kejam lah. Dia jadi macam kenapa ditindas? Sebab orang-orang Yahudi ni macam membantah apa yang Firaun nak. Firaun nak mereka disembah dia sebagai Tuhan, tapi Yahudi kata kami ada Tuhan kami. Macam itulah kan. Jadi Firaun masa tu yang sangat angkuh, dia menjadi marah, okay, dia incensed dengan orang Yahudi dan dia menjatuhkan penindasan lah, persecution yang sangat teruk kepada Yahudi, dibunuh dan sebagainya. Akhirnya selepas itu, macam kita tahulah kan, saya rasa umum tahu pasal sejarah perpindahan ni. Jadi kaum Bani Israel ketika itu, Yahudi ini, okay, berpindah daripada Mesir menyeberangi Laut Merah, dikejar oleh Firaun dan bala tentera dia. Jadi semasa menyeberangi Laut Merah itu,
Okey, masa menyeberangi Laut Merah itu kita dapati menyeberangi Laut Merah tu kan. Ketika itulah Yahudi selamatlah daripada Firaun. Kemudian selepas itu yang saya ingat yang teruk, antara penindasan yang teruk adalah uh, semasa zaman Neo Assyria, ketika selepas zaman Nabi Sulaiman dan kerajaan Israel terbelah kepada dua bahagian, di utara Israel dan di selatan Judah. Ketika itulah berlakulah gempuran daripada Neo Assyria. Neo Assyria menyebabkan kerajaan Israel, kerajaan Jeroboam musnah, dan 10 etnik tersebut telah hilanglah, sekarang dipanggil the lost tribe of Israel. Dan 2 lagi tu memang kena tindas lah. Ini contohlah kan. Kena tindas dan dibawa pergi ke negara mereka di Babylon. Dan kemudian Raja Nebuchadnezzar daripada Neo Babylon, dia bawa semuanya, dia menyebabkan Haikal Agung yang dibina pada zaman Nabi Sulaiman dimusnahkan, dan semuanya dibawa ke Babylon untuk dijadikan hamba. Kemudian pada kurun ke-6 sebelum Masihi barulah mereka dapat pulang semula ke negara masing-masing, ke negara Judah tersebut, dan seterusnya mereka pula ditindas oleh bangsa Rom, dan ketika itu berlakulah pemberontakan yang mana Titus the Great telah musnahkan Haikal yang kedua, dan Titus the Great juga telah dan Hadrian daripada Rom telah membunuh dan mengusir semua orang Yahudi daripada bumi Palestin. Daripada Jerusalem, dan daripada Jerusalem tersebut nama ditukar kepada Alia Capitolina untuk mengelakkan orang-orang Yahudi daripada masuk. Orang Yahudi semua tak boleh masuk ke dalam sana lagi lah. Okey, satu lagi yang penting saya nak ingatkan, ketika Yahudi diperintah oleh raja mereka sendiri pun ditindas juga. Okey, Raja Herod membunuh banyak bayi-bayi lelaki dalam Yahudi. Jadi itu adalah antara yang teruk lah. Dan seterusnya zaman Bizantin pun sama juga. Dan satu lagi, zaman tentera salib pun semua Yahudi dibunuh. Senang cakap macam itulah. Okey, baik. Itulah yang saya nak ceritalah pasal penindasan. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih cikgu. Agak panjang tu penjelasan tentang timeline lah Bani Israel ataupun Yahudi. Jadi sebelum saya pindah pada saudara Helmi untuk soalan berikutnya, saya terlupa patutnya pada intro ni kita sebutkan Israel ni sebenarnya rujuk pada Nabi Yaqub berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran. Kullu ta'ami kana hillan li bani Israel illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurah. Dan setiap makanan adalah halal bagi Bani Israel kecuali apa yang diharamkan oleh Israel atas dirinya sendiri sebelum daripada diturunkan Taurat. Jadi Israel dekat sini merujuk kepada Nabi Yaqub ala Nabi Nuh alaihi salam, gelaran baginda. Jadi soalan berikutnya kita terus pada saudara Helmi. Jadi tadi kita dah tengok time frame macam mana Yahudi dengan begitu sejarah panjang dia beberapa kali ditindas. Jadi kita nak tanya macam mana pula Baitul Maqdis ni boleh jadi satu tapak yang suci pula di sisi orang-orang Kristian. Silakan Helmi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Okey. Sebenarnya kita tahu bahawa tanah sekitar Palestin itu dikenali sebagai tanah nabi-nabi. Kerana di sinilah kebanyakan nabi lahir, berdakwah kepada Bani Israel, berdakwah kepada kaum Yahudi. Jadi bagaimana tapak ini menjadi sebuah tapak yang istimewa kepada orang Kristian? Dia sebenarnya kalau yang tidak mengetahuinya, di sinilah di mana tempat Nabi Isa lahir. Di sinilah tempat Nabi Isa lahir. Nabi Isa lahir dan di mana kelahirannya menggegarkan seluruh Bani Israel dan Rom itu sendiri kerana kelahiran tanpa ayah. Sehingga kan Maryam disuruh sebagai melahirkan anak luar nikah.
Tetapi Allah SWT di atas perintahnya menyuruh Maryam untuk berpuasa daripada bercakap. Jadi daripada di sinilah dakwah-dakwah yang dilakukan oleh Nabi SAW dan akhirnya sehinggakan dia dikhianati ikut kepercayaan orang Kristian, dia disalib. Disalib dekat sini. Ikut kepercayaan orang Kristian, dia disalib dekat sini. Tapi ikut kepercayaan orang Islam sebelum dia disalib, Nabi Isa diangkat ke syurga, diangkat ke langit, dan orang yang mendedahkan identitinya, yang mengkhianatinya telah ditukarkan di tempat salib itu sendiri. Jadi di atas tempat ni dibina sebuah gereja tau. Gereja yang khas dekat situ adalah di mana kononnya diletakkan makam. Dekat makam itu ditempatkan makam Nabi Isa AS, makam Jesus. Gereja itu dipanggil sebagai sebuah gereja suci ni, dibina di mana tempat makam Jesus diletakkan, dan di atas itu juga dipercayai bahawa Jesus dibangkitkan daripada kematian berdasarkan kepercayaan orang Kristian itu sendiri. Dan akhirnya kerana antara sebab-sebab inilah betapa tempat ini menjadi sangat istimewa kepada orang Kristian. Sehingga kan akhirnya Maharaja Konstantin pada tahun 326 yang membina gereja khas di atas tapak makam yang menempatkan kononnya menempatkan jasad dan tempat bangkit Nabi Isa, dan gereja itu sampai hari ini masih ada. Dan ketika Khalifah Umar Abdul Khattab membuka Baitul Maqdis tanpa senjata, tanpa pertumpahan darah, membuka Baitul Maqdis dengan janji bahawa aku sebagai seorang Umar akan menjanjikan kepada orang Kristian dan orang Yahudi di dalam ini kebebasan untuk mengamalkan ajaran-ajarannya. Aku akan memastikan bahawa umat Islam tidak akan menyentuh gereja-gereja, tidak menyentuh rumah-rumah ibadat pengganut agama lain. Dan apa yang Saidina Umar perkatakan ini dikenali sebagai Dekri Umar. Salah satu daripadanya adalah gereja istimewa, tempat di mana mereka percaya bahawa di situ makam Nabi Isa ditempatkan. Gereja istimewa di mana ketika itu daripada makam itulah Nabi Isa dibangkitkan daripada kematian. Dan ada kepercayaan orang Kristian yang berkaitan tentang bagaimana Nabi Isa berjaya berjaya pergi ke alam barzah, dan ada kisah-kisah dia berdasarkan perbezaan mazhab-mazhab tertentu yang berkongsi versi yang berbeza. Tapi dekat sinilah di mana ketika Umar Abdul Khattab dijemput oleh paderi gereja mulia yang dibina oleh Maharaja Konstantin ini untuk solat dekat situ, Khalifah Umar mengatakan bahawa aku tidak akan solat di sini sebab aku takut bila mana aku solat di sini nanti, aku takut umat Islam akan menggunakan alasan yang sama untuk membangunkan masjid di atas tapak ini. Jadi ini antara sejarah pendek lah di mana kenapa tapak ini merupakan sebuah tapak yang sangat mulia bagi orang Kristian. Bahkan ketika tapak ini, ketika gereja ini dibakar oleh seorang khalifah Syiah yang dipanggil sebagai Al-Hakim, merupakan khalifah ini dipanggil sebagai antara khalifah yang gila. Apabila gereja ini dibakar oleh Khalifah Al-Hakim ini, ianya telah mendorong kepada gerakan perang salib pertama pada tahun 1099. Di mana apabila kerosakan yang teruk berlaku kepada gereja yang dipanggil sebagai Holy Sepulchre, saya agak macam mana sebut tu, saya minta maaf. Tapi hasil daripada gereja ini menjadi dimusnahkan, dibakarkan oleh Al-Hakim, ianya telah membawa kepada perang salib pertama, dan seperti mana selebihnya adalah sejarah di mana pengembaraan di mana tenter-tenter salib daripada Perancis, daripada Jerman, daripada England datang untuk merebut tapak Baitul Maqdis daripada umat Islam kerana kekejaman yang dilakukan oleh Al-Hakim. Ini adalah sejarah pendek kenapa betapa mulianya tempat ini kepada orang Kristian. Okey, terima kasih Hilmi. Jadi sebagai rumusan tapak Baitul Maqdis ni dianggap suci di sisi orang Kristian kerana beberapa peristiwa yang signifikan yang berlaku di sini mengikut timeline ataupun kita katakan garis masa Bible lah. Di mana di situ lahirnya Nabi Isa di Bethlehem, dan juga di peristiwa kebangkitan semula yang mereka sambut dalam Good Friday dan sebagainya. Okey, kita beralih kepada soalan yang berikutnya.
Jadi kalau tengok Hilmi tadi ada sebut tentang bagaimana Sayyidina Umar keluarkan satu decree of Umar ataupun disebut juga sebagai Pact of Umar apabila dia sampai di Baitul Maqdis dengan jaminan dan sebagainya. Jadi boleh tak secara ringkas ceritakan layanan penduduk Islam apabila mereka pertama kali sampai ke Baitul Maqdis? Okey, menariknya kalau tadi kalau kalian ikut apa yang Cikgu Nizam persembahkan, Cikgu Nizam cerita tentang bagaimana di bawah Maharaja Nero, bagaimana di bawah Maharaja Nero lebih kurang 1.5 juta orang Yahudi dibunuh sama ada kerana peperangan, kebuluran, bahkan wabak penyakit. Kemudian ada 2-3 buah peperangan pemberontakan Yahudi yang membawa kepada yang terakhir di bawah Maharaja Hadrian. Di bawah Maharaja Hadrian telah membunuh lebih kurang 500,000 orang Yahudi. 500,000 orang Yahudi di mana hingga hari itu dia yang terlebihnya dihalau keluar daripada tanah Palestin dan Syam itu sendiri. Bila ianya berlaku, saya boleh cakap bahawa ketika itu Judaism, agama Yahudi, tiba-tiba dihapuskan sehingga kan identiti Palestin tidak lagi dikait dengan orang Yahudi. Padahal sejak zaman Nabi Yaqub alaihissalam, padahal sejak zaman Nabi Ibrahim, Nabi Isa dan sebagainya, tanah itu memang Bani Israel dan Yahudi menghuninya. Tapi atas kekejaman Rom, kita dapat melihat bagaimana tapak legasi Yahudi dihapuskan begitu sekali. Sehingga kan mereka dikatakan 500 tahun mereka tidak menyidak kaki ke tanah Palestin sehinggalah Khalifah Umar Abdul Khattab membuka Baitul Maqdis, membuka dengan dekri membenarkan semula orang Yahudi untuk kembali ke Baitul Maqdis. Khalifah Umar Al-Khattab, minta maaf, Khalifah Umar Al-Khattab membenarkan Yahudi untuk kembali selepas 500 tahun orang Yahudi dihalang. Bahkan Sayyidina Umar Al-Khattab memberi jaminan kepada orang Yahudi kebebasan mereka untuk menunaikan agama mereka, untuk mengamalkan kebudayaan mereka. Bahkan bukan itu saja, tradisi yang dimulakan oleh Khalifah Umar ini diamalkan oleh kebanyakan khalifah-khalifah Islam, bukan sahaja di Baitul Maqdis. Sebagai contoh, kalau kita bercakap tentang layanan umat Islam kata orang Yahudi ni, zaman kegemilangan kebudayaan Yahudi adalah berada di bawah pemerintahan Khalifah Umayyah dekat Andalusia, sehinggalah kepada kerajaan-kerajaan Islam yang lain dekat Sepanyol. Ketika mereka ditindas di Eropah, ketika mereka ditindas di Asia, orang Islam memberi tempat untuk orang Yahudi dekat Andalusia. Mengambil contoh Khalifah Umar, memberi satu kebebasan untuk orang Yahudi mengamalkan amal ibadah mereka, mengamalkan kebudayaan mereka di Baitul Maqdis. Dan akhirnya kebebasan yang diberikan umat Islam kepada orang Yahudi, mereka mencapai ketinggian tamadun mereka sehingga kan zaman keemasan mereka adalah di bawah layanan dan pemerintahan baik umat Islam. Pada ketika inilah lahirnya tokoh-tokoh hebat. Sebagai contoh, saya nak petik seorang doktor peribadi. Doktor peribadi Salahuddin Al-Ayyubi itu sendiri, yang menolong Salahuddin Al-Ayyubi merampas Baitul Maqdis itu sendiri adalah seorang doktor Yahudi yang membesar di Andalusia, yang menulis banyak buku-buku berkaitan dengan perubatan. Kalau orang putih, orang barat pada hari ini mengenalinya sebagai Maimonides. Tapi nama dia dalam bahasa Yahudi adalah Moses bin Maimon. Bayangkan, seorang Yahudi yang ketika dahulu di bawah pemerintahan Rom, ditindas sehingga 500,000 orang dibunuh. Sehingga kan kalau baca kaedah-kaedah pembunuhan orang Rom kat atas Yahudi, kita dapat baca mereka dibuang ke dalam kandang haiwan. Orang akan melihat dengan sambil ketawa, sambil jijik melihat bagaimana binatang-binatang buas merobek daging-daging orang Yahudi. Tetapi di bawah pemerintahan Islam, mereka mendapat satu ketinggian dan kedudukan yang mereka tidak pernah dapat di bawah tamadun-tamadun lain. Sehingga kan mereka menjadi doktor peribadi kepada salah seorang pembuka Baitul Maqdis yang kedua dalam sejarah, iaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Dan kalau kita bercakap tentang Salahuddin Al-Ayyubi, maka kita tahulah di bawah tentera salib, orang Yahudi kembali menerima nasib yang buruk. Mereka dihalau keluar, mereka dibunuh dan tidak dibenarkan untuk berada di dalam kota Baitul Maqdis itu sendiri.
Tetapi di bawah Salahuddin Al-Ayyubi, orang Yahudi dibenarkan untuk masuk semula, untuk tinggal di situ. Jadi inilah sedikit sebanyak sejarah yang saya boleh cuba untuk ringkaskan sebanyak mungkin kepada semua tentang bagaimana pelayanan umat Islam kepada Yahudi yang berbeza berbanding bangsa-bangsa lain di dalam sejarah. Okey, jelas. Okey. Soalan berikutnya saya nak kembali balik pada Cikgu Nizam. Jadi tadi Hilmi dah terangkan tentang signifikan Jerusalem ataupun Baitul Maqdis kepada orang Kristian dan bagaimana tempat itu agak istimewa juga bagi orang-orang Yahudi. Jadi boleh tak Cikgu terangkan lebih kurang sebelum daripada adanya ajaran Judaism, sebelum wujudnya ajaran Kristian dan sebelum daripada kedatangan Islam, adakah Jerusalem ini sendiri ada apa-apa signifikan sebelum daripada kedatangan tiga agama Samawi yang besar ini? Silakan Cikgu. Baik, kalau ikut pada sejarah sebelum kedatangan Nabi Ibrahim alaihissalam ke sana pun, tanah tersebut dikenali sebagai negeri orang Kan'an. Orang Kan'an ni adalah nama lain bukan nama lain lah dalam bahasa Arab ataupun biasa kita kenal sebagai orang Phoenician. Orang Phoenician ni ada riwayat mengatakan dia keturunan Ham bin Noh, ada juga yang mengatakan dia keturunan Sam bin Noh. Jadi kalau ikut pada Taurat yang kita boleh baca hari ini, dikatakan orang-orang tersebut dia berketurunan daripada Ham bin Noh lah, iaitu orang-orang kulit hitam. Kalau kita tengok pada orang-orang Filistin yang ada, mungkin kalau mereka keturunan Palestin, dia dah banyak asimilasi dengan Arab lah. Jadi Jerusalem dan juga sekitar kawasan negeri Kan'an ni adalah laluan ataupun perhubungan antara dua empayar besar. Satu empayar berada di sebelah timur, iaitu di Mesopotamia. Yang biasa kita tahu ada Assyria, sebelum tu lagi ada Hittites di bahagian timur Anatolia. Kita ada pelbagai kingdom lah, ada pelbagai kerajaan di sekeliling dia. Okay, kerajaan di sebelah timur dia kita ada daripada Aram, Ammon, Moab dan sebagainya lah. Kerajaan Arab lama pun ada di situ. Kemudian di sebelah baratnya pula Filistin ataupun Jerusalem ketika itu menjadi jambatan perhubungan dengan bahagian barat, iaitu empayar besar Mesir lah masa tu. Okay, di bawah kerajaan the new Mesir, kerajaan Mesir baharu, kerajaan Mesir yang baharu yang berada di situ. Jadi selain itu, Jerusalem ketika itu semasa ataupun sebelum kedatangan Joshua, dia didiami oleh satu bangsa yang sama dengan Phoenician yang digelar sebagai Jebus. Okay, Jebus atau orang putih panggil Jebusites. Inilah yang pemilik asal Jerusalem. Okay, Bukit Moriah tu ketika Nabi Ibrahim sampai, diduduki oleh orang-orang Jebus. Okay, orang-orang Jebus ni adalah orang-orang laut ataupun orang Phoenicia yang berada lah. Jadi inilah tapak dia lah. Inilah yang kaum asal yang ada sebelum kedatangan orang-orang Yahudi ke sini. Itu yang saya nak terangkan lah. Saja, terima kasih. Maknanya sebelum daripada tiga-tiga agama besar ni muncul, maknanya Jerusalem ni bukanlah satu tapak ataupun satu tempat yang agak signifikan lah untuk mana-mana bangsa pun ketika itu, betul lah Cikgu? Dia sebenarnya dia ada kaitan dengan negeri Kan'an tu. Maksudnya negeri Phoenician. Yang mana kalau orang Filistin dia duduk lebih ke arah pantai, iaitu daripada laut Mediterranean. Dan juga orang Jebusite ni lebih kepada Gihon Spring, anak mata air Gihon yang berada di sekeliling Bukit Moriah tu, iaitu di sekeliling Jerusalem. Di situlah penempatan asal mereka sebelum Nabi Daud membeli tanah orang-orang Jebus untuk membuat the City of David. Itulah signifikan dia dekat situlah. Pada awalnya memang mereka harmoni lah kan, sebelum berlaku perang di mana Kingdom of Israel ni selepas Nabi Sulaiman ni dia tak berapa nak harmoni dengan orang selain daripada bangsa mereka. Dia macam zaman sekarang lah. Sebab tu mereka akhirnya bila mereka kalah perang mereka ditindas. Sampailah kepada selepas Nabi Musa membuka semula zaman Nabi Joshua membuka semula Jerusalem ni. Itulah signifikan dia yang saya dapat nilai lah daripada pembacaan dalam sejarah kan. Dan Jerusalem ni adalah lebih kepada macam cakap apa? Laluan. Macam kita kat Malaysia, Melaka tu sebagai pelabuhan antarabangsa kan. Jerusalem ni macam tu lah.
sebagai pusat perdagangan antarabangsa yang menjadi laluan antara timur dan barat, antara kerajaan-kerajaan di bahagian Mesopotamia atau Sumeria dengan kerajaan-kerajaan yang berada di Mesir. Ini sebelum daripada ketiga-tiga agama Samawi ini menjadi agama utama di dunia lah. Okey, Ustaz. Okey, kita beralih balik kepada Helmi. Tadi Helmi dah cerita dengan begitu panjang lebarnya macam mana baik layanan orang Islam terhadap orang Yahudi ketika mana zaman Khalifah Umar dan juga di zaman Salahuddin Ayyubi. Boleh Helmi terangkan tak apa motif ataupun yang menyebabkan orang Islam melayan orang Yahudi dengan begitu baik ketika tu? Ya, bismillah. Sorry, minta maaf. Saya off mic. Okey. Saya suka untuk memetik kenapa layanan yang seperti ini baik. Pertama, saya yakin atas kemunian ajaran Islam itu sendiri, di mana Islam tidak mengajar kita untuk bersikap rasis, bersikap membezakan antara bangsa dan bangsa. Yang paling penting ialah ketakwaan antara penganutnya. Itulah yang membezakan kita. Bahkan kalau kita lihat daripada sirah, Ustaz Faiz boleh betulkan saya, ketika isteri Rasulullah yang beragama Yahudi, dia terasa dengan layanan para isteri Rasulullah yang lain terhadap terhadap dirinya. Saya lupa isteri mana, dan Rasulullah menjawab, buat apa engkau mau malu dengan keturunan kau sedangkan kau ialah keturunan Musa dan Harun. Betul tak Ustaz? Yang ni? Betul, yang ni merujuk kepada Sayyidatuna Safiyah bintu Huyai bin Akhtab radhiyallahu taala anha wa sallallahu alaiha. Jadi daripada sini saya rasa boleh menjadi antara hujah kenapa begitu tingginya layanan umat Islam kepada orang Yahudi itu sendiri. Bahkan saya sebenarnya dia ada bukan saja atas agama, tetapi sebenarnya sebab ekonomi. Ni saya suka untuk petik salah satu pada petikan daripada sejarah Uthmaniyah itu sendiri, apabila saya bercerita tentang bagaimana zaman di mana orang Islam melayan orang Yahudi di Andalusia, sehingga kan akhirnya membawa kepada zaman kegemilangan kebudayaan dan tamadun mereka. Tapi apabila orang Ferdinand dengan Isabella berjaya merampas semula wilayah Spanyol Andalusia itu daripada tangan orang Islam, Ferdinand II daripada Aragon dan Isabella I daripada Kastil telah mengeluarkan satu dekri yang dipanggil sebagai Dekri Alhambra. Dekri Alhambra ini adalah di mana kita dapat menyaksikan tragedi pembantaian dan pengusiran kaum Yahudi dari Spanyol dan Portugis bermula daripada 31 Julai 1492, dan begitu banyak orang Yahudi diusir daripada Andalusia. Tahu tak siapa yang mengutip orang Yahudi yang diusir daripada Andalusia? Sultan Bayazid II daripada Empayar Uthmaniyah. Ketika itu Sultan Bayazid II pada tahun 1429 telah menuturkan satu ayat, beraninya kalian memanggil Ferdinand sebagai penguasa yang bijak. Dia sebenarnya telah memiskinkan negerinya sendiri dan memindahkan kekayaan kepada negara itu. Itu kata Sultan Bayazid II. Kenapa kata-kata macam ini diungkapkan? Pertama, Sultan Bayazid II tahu kelebihan bangsa Yahudi ini ialah di mana bangsa Yahudi ini sangat hebat dalam berniaga. Networking perdagangan bangsa Yahudi yang bangsa Yahudi sendiri bina ketika berada di bawah Andalusia dan Spanyol itu dah digunakan oleh Empayar Uthmaniyah untuk menaikkan ekonominya sendiri. Jadi saya rasa pada pandangan saya lah, antara sebab di mana sultan-sultan umat Islam, kenapa umat Islam melayan orang Yahudi ini, kerana bakat yang ada pada orang Yahudi dalam membangunkan ekonomi dan kewangan sebuah empayar. Kita dapat lihatlah di mana legasi-legasi ini sebenarnya masyarakat Yahudi sendiri. Sebab itu, orang Yahudi di bawah Empayar Uthmaniyah, ketika belum wujud lagi ideologi Zionis yang membuatkan mereka menjadi terlebih ultra-nasionalis sehingga akhirnya mewujudkan konflik dengan penduduk-penduduk asal dekat Palestin. Uthmaniyah sangat menghargai orang-orang Yahudi kerana sumbangan orang Yahudi kepada ekonomi dan pembangunan Empayar Uthmaniyah itu sendiri. Dan sebab itulah
saya berpendapat bahawa selain daripada ajaran Islam itu sendiri yang mengangkat bahawa kita tidak harus membezakan bangsa, bahkan Islam tidak pernah mengutuk keturunan, kerana kalau seseorang dilahirkan Yahudi maka dia terkutuk, terhina. Ini dapat dibuktikan kisah isteri Rasulullah yang terasa kisah isteri Rasulullah yang terasa dengan layanan isteri Nabi yang lain, dan akhirnya Nabi mengatakan bahawa engkau tidak perlu malu dengan keturunan kau kerana engkau adalah keturunan Musa dan Harun. Juga betapa bakat orang Yahudi di dalam bidang ekonomi dan kewangan ini kalau dimanfaatkan dengan baik oleh orang Islam, maka jadilah Empayar Uthmaniyah. Kalau ikutkan daripada kemaktukan orang Yahudi banyak ke dalam Empayar Uthmaniyah, ekonomi mereka berkembang menjadi lebih subur, perdagangan dan sebagainya tumbuh bekar di bawah Empayar. Okey, jelas. Okey, kita berbalik semula kepada Cikgu Nizam. Okey, jadi kita dah tahu tadi Jerusalem lebih pada sebagai pelabuhan utama ataupun sebagai kota perdagangan sebelum daripada kedatangan tiga agama besar yang kita sebutkan tadi, Judaism, Islam dan Kristian. Boleh Cikgu terangkan juga tak, adakah betul yang dikatakan petikan daripada Taurat ataupun daripada Old Testament yang menyatakan bahawa Israel adalah bangsa terpilih daripada Tuhan dan dijanjikan promised land? Ini mungkin Cikgu boleh terangkan secara ringkas. Baik, kalau ikut pada Taurat, banyak ayat yang mengatakan mereka ni adalah bangsa terpilih kerana mereka memilih untuk beriman kepada Tuhan lah, kepada, kalau ikut pada dia panggil tetramogram, nama Tuhan iaitu Yahweh. Okey, yang mana orang hari ini menamakan sebagai Yahweh sebagai Tuhan dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yahudi lah kan. Jadi dikatakan pada kitab Ulangan atau Deuteronomy, okey, ayat kitab 14 ayat 2 mengatakan orang-orang yang Yahudi ni terpilih untuk mengikuti, untuk mentadbir sebab mereka mengikut Yahweh. Jadi kalau ada rumah-rumah suci kan, rumah suci orang lain, rumah suci yang menyembah kepada Tuhan lain perlu dimusnahkan. Inilah kan. Perlu mendasarkan tempat-tempat bangsa yang lain. Di mana, di atas gunung ke, di bawah bukit ke, di setiap pohon yang rindang dan sebagainya. Dan mestilah kena menyembah hanya kepada Yahweh. Jadi kenapa dalam kitab Torah, dalam Torah ni mengatakan mereka ni terpilih sebab mereka memilih untuk beriman kepada Yahweh lah. Kalau kita punya literasi, kita tahu sebelum ini para Bani Israel yang mengikuti para nabi seperti Nabi Musa, kan, nabi-nabi sebelumnya dan selepasnya, banyak yang beriman dengan sebenar-benar iman. Jadi mereka ni lah yang terpilih. Inilah yang diceritakan dalam kitab-kitab Taurat ni tadi. Dalam kitab Exodus pun ada mengatakan dalam dia punya terjemahan lah kan. Now therefore if you will obey my voice indeed and keep my covenant, then you shall be a peculiar treasure unto me from all the peoples, for all the earth is mine. Maksudnya dia katakan orang-orang Yahudi ni ada kelebihan yang lebih daripada orang-orang lain di atas bumi yang milik Tuhan ini. Selepas itu juga kalau kita tengok dalam Genesis, kitab Kejadian, kitab 17 ayat 7 mengatakan, and I will establish my covenant between me and you and your descendants after you in their generations for an everlasting covenant to be God to you and your descendant after you. So dia daripada ayat tersebut mengatakan kepada Nabi Ibrahim. Sebenarnya ayat ni kepada descendant Nabi Ibrahim atau Abraham. Tapi orang-orang Yahudi mengatakan ini adalah kepada mereka sebab mereka adalah direct descendant of Israel, direct descendant of Nabi Yaakob. Nabi Yaakob adalah keturunan Nabi Ishak dan Nabi Ibrahim. Isaac and Abraham. Jadi mereka pun mengatakan mereka adalah keturunan yang terpilih. Everlasting covenant. Yang mana dikatakan Tuhan hanya bersama dengan kamu dan keturunan kamu sahaja. Jadi kalau kita tengok dalam Al-Quran,
kita ada cerita pasal Nabi Ibrahim yang mana keturunan dia menjadi bangsa terpilih untuk menjadi nabi-nabi dan rasul-rasul. Inilah yang sebenarnya maksud dia. Tapi orang-orang Yahudi mereka mengatakan Tuhan memilih kami sebagai bangsa terpilih. Ada banyak lagi lah, ada beberapa ayat yang berada dalam kitab Taurat dan juga dalam kitab Taurat ni, kalau kita tengok pada apa yang disusun oleh orang-orang Yahudi pada masa legasi mereka melalui Judah Hanasi, iaitu zaman Tan'im. Tan'im ni maksudnya orang yang menulislah, guru utama yang menulis semula. Yang mana sebelum tu ada zaman Ezra Scribe kan. Zaman Ezra atau Nabi Uzair ni, yang mana hanya Nabi Uzair saja yang ingat semua yang ditulis oleh Nabi Musa, ataupun yang ditulis, bukan yang ditulis, maksudnya kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa dan juga suhuf-suhuf yang diturunkan. Jadi collection ini dinamakan sebagai kitab Tanakh. Tanakh ni adalah akronim, bukan nama yang khusus. Tanakh ni akronim. Ta tu mewakili Torah ataupun kitab Taurat. Ada 5 bahagian kitab Taurat. Kemudian Nah tu daripada kataan Navy. Navy ni maksudnya Nabi lah dalam bahasa Arab. Navy maksudnya Nabi-Nabi. Ada banyak Nabi-Nabi macam Joshua, Amos, apa semua kan. Ada banyak lah Nabi-Nabi yang ada suhuf-suhuf yang disusun bersama. Dan yang terakhir kita ada Ketuvim. Ketuvim ni juga adalah bukan Nabi yang kita tahulah. Dia lebih kepada Nabi-Nabi kecil dalam Bani Israel. Ada yang mungkin bukan pangkat Nabi pun dalam Islam kan. Tapi kalau kita tengok dalam Islam, yang kita faham ada 124,000 Nabi kan, tu tak Ustaz? Kita ada lebih kurang 124,000 Nabi, 343 Rasul kan. Jadi kebanyakannya daripada Bani Israel. Dan itulah yang menulis, yang mana ada, bukan menulis lah, yang mana yang ada suhuf yang disusun bersama dengan kitab Taurat, dipanggil kitab Tanakh. Ataupun dalam bahasa Inggeris, dia adalah kitab dipanggil written law lah, undang-undang bertulis. Dan sebenarnya yang mana yang ada hari ini semuanya diterjemahkan daripada Septuagint. Septuagint ni maksudnya dia zaman dahulu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani dan sekarang diterjemahkan balik dalam bahasa Hebrew. Macam pening sikit lah kan cara dia orang menyusun semula kitab ni pada zaman dahulu, pada zaman Rabai dulu, para Rabai. Okay. Jadi berbalik pada soalan tadi kan, memang kalau ikut pada kitab Taurat ni memang orang Yahudi sangat berbangga yang mana mereka mengatakan mereka adalah bangsa terpilih forever, dia kata. Okay. God with us, kan, dia kata God to be God to you and your descendants after you. Maksudnya Tuhan akan merahmati kamu dan juga keturunan kamu. Jadi orang Yahudi pun semuanya berbangga mengatakan mereka lah keturunan Abraham, tanpa mereka sedari yang mana Nabi Ibrahim juga ada anak yang lain, iaitu Nabi Ismail. Dan juga kalau ikut pada sejarah, sirah, ada dalam Taurat juga ada seorang lagi Nabi, ada 2 orang lagi isteri, satu tak tahu nama dia, dan satu lagi adalah keturah. Okay? Inilah keturunan besar Nabi Ibrahim yang menjadi para Nabi dan Rasulullah. Okay? Itu saja yang saya nak sampaikan, Ustaz. Terima kasih. Okey, kita berbalik pada Hilmi balik. Okey. Jadi tadi Hilmi dah cerita layanan yang baik orang Islam kepada orang Yahudi dan sebagainya. Okey, jadi kita nak pergi pada soalan yang berikutnya. Jadi bila kita dah faham macam mana Jerusalem dah jadi satu tempat yang signifikan pada orang Kristian juga. Jadi kenapa umat Kristian yang sekarang tak berminat untuk menguasai Jerusalem walaupun mereka bermati-matian mempertahankan tempat ni dulu daripada Yahudi dan Islam? Adakah mereka dalam konteks zaman sekarang ni lebih mempercayai Zionis untuk memelihara Jerusalem? Silakan Hilmi. Buka mic dulu. Okey, minta maaf saya. Okey, dalam kita untuk mengetahui kenapa boleh terjadinya Perang Salib Pertama, saya nak ulang balik ke awal dulu. Kita tahu yang bahawa tempat ini merupakan sebuah gereja suci yang di mana tempat di mana makam Nabi Isa alaihissalam mengikut kepercayaan orang Kristian, dan di sinilah mereka percaya bahawa daripada makam ini Nabi Isa dibangkitkan daripada kematian.
Dianya mahkam ini dia menjadi yang tercetusnya perang salib. Pertama ialah apabila Khalifah Al-Hakim, iaitu Khalifah Fatimiyah, walaupun saya bercerita tentang layanan baik orang Islam ke atas orang Yahudi dan juga orang Kristian, tetapi ada juga beberapa khalifah. Imam Al-Hakim ini adalah merupakan khalifah kepada Fatimiyah. Fatimiyah berasaskan ajaran Syiah. Al-Hakim digelar sebagai si gila. Bahkan yang dikatakan bahawa dia adalah Nero yang beragama Islam. Jemaah Nero, Maharaja Nero. Kalau kita baca sejarah Rom, Maharaja Nero ni suka membakar. Dia sampai satu masa dia tengok sebuah kota bawah Rom itu terbakar, dia sedang bermain muzik. Itu adalah legenda yang terkenal berkaitan dengan Nero. Tapi dalam tradisi Islam, ada seorang khalifah iaitu Al-Hakim telah membakar gereja suci Kristian. Apabila kabar ini sampai kepada seluruh Eropah, Pop Sergius yang keempat telah menghantar surat kepada seluruh gereja-gereja pada ketika itu untuk mewujudkan satu holy fight, satu perang suci untuk menghalau orang Islam daripada Timur Tengah, daripada tanah suci. Tapi ia ini tidak berlaku pada waktu itu, hanya berlaku ketika beberapa puluh tahun kemudian apabila Pope Urban II telah memanggil satu tentera salib, satu perjuangan dekat Clement. Dia ada di mana di dalam dia punya apa? Dia adalah dalam ucapannya, di mana ucapan dia itu telah mencetuskan perang salib walaupun 100 tahun selepas apa yang berlaku. Tapi antara sebab kenapa orang Kristian pada ketika itu mengembar jauh daripada Eropah, daripada England, daripada Perancis, daripada Jerman, adalah kerana mereka masih ingat peristiwa ini dalam kepala mereka. Untuk hari ini pula, saya percaya salah satu daripada sebabnya ialah dunia Kristian, terutama dunia Barat, Eropah Barat dan juga benua Amerika, Renaissance dan juga reformasi yang berlaku ketika zaman Eropah dulu telah menjadikan dunia Eropah sebagai sekular. Apabila mereka lebih sekular daripada sebelum ini, mereka jauh daripada agama mereka, mereka jauh daripada nilai-nilai memorable yang berkaitan dengan Jerusalem, Baitul Maqdis, gereja suci mereka. Jadi tidak ada, mungkin ini telah membuatkan mereka tidak merasakan lagi satu perkaitan yang rapat berbanding ketika 1000 Masihi dahulu, di mana ketika itu orang-orang Eropah sangat kuat pegangan agama Kristiannya. Mendengarkan sebuah gereja suci mereka dibakar oleh seorang khalifah yang terkenal dengan kegilaannya, The Mad, Al-Hakim The Mad. Kalau itulah yang terkenal gelaran untuk Khalifah Al-Hakim. Kalau peristiwa yang sama berlaku pun pada hari ini, sebab peristiwa ini sebenarnya berlaku penindasan orang Zionis terhadap orang-orang Kristian Ortodok di Jerusalem itu sendiri, di Baitul Maqdis itu sendiri. Tetapi mesej ini tidak sampai kepada mereka. Barangkali media tidak begitu memaparkan sangat penindasan ke atas umat-umat Kristian. Yang bahkan bukan saja umat Kristian Ortodok dekat sana, Katolik pun sendiri menerima layanan yang sama oleh Zionis. Dalam masa yang sama, kenapa hari ini kita melihat adanya orang Kristian yang menyokong kepada perjuangan Zionis ini adalah saya ingin memanggil golongan ini sebagai Christian Zionism. Di mana mereka ini adalah terdiri daripada mereka yang mazhab yang terasing daripada mazhab Kristian utama sendiri dekat Eropah dan Amerika. Mereka ini adalah terdiri daripada gerakan evangelis dekat Amerika. Mereka menafsir ayat-ayat Bible tanpa autoriti ilmu, dan mereka juga membuat ramalan-ramalan akhir zaman mereka tersendiri berkaitan dengan Israel. Sebagai contoh, perang 6 hari yang melibatkan di mana kemenangan yang dianggap sangat ajaib, Israel berjaya mengalahkan negara-negara Arab yang saling bekerjasama. Dalam masa 6 hari saja, golongan evangelis ini memandang bahawa ini adalah tanda keajaiban bahawa akhir zaman telah tiba. Jadi mereka membuat kesimpulan bahawa ini ialah Bani Israel yang disebut dalam kitab mereka, Book Ezekiel. Jadi golongan-golongan ini, mereka tidak mahu ingkar kepada takdir Tuhan.
Jadi mereka tak nak macam, mereka takut bahawa apa yang mereka buat ini akan melanggar apa yang tak ada Tuhan telah letakkan kepada Bani Israel. Jadi mereka memberi sokongan penuh. Sebab itulah pemimpin-pemimpin Amerika sendiri ada yang menganut fahaman ini. Contohnya George W. Bush. Dia pernah menganggap bahawa negara seperti Rusia, Iraq, Syria adalah Ya'juj dan Ma'juj. Jadi dia pernah menelefon seorang presiden Perancis. Di dalam telefon tu dia menganggap bahawa negara-negara ini perlu dihapuskan sebab mengancam keselamatan Bani Israel. Jadi dan hari ini pula mazhab yang kita boleh panggil sebagai Christian Zionism ini dianuti oleh sebahagian daripada golongan-golongan rakyuin dekat Amerika Syarikat. Golongan-golongan konservatif, golongan-golongan yang nasionalis dekat sana. Jadi sebab itulah dan akhirnya impak yang sama juga saya nampak berjangkit pula kepada sahabat-sahabat segelintir sahabat-sahabat Kristian kita dekat Malaysia yang tidak tahu bahawa sesungguhnya saudara-saudara mereka yang beragama Kristian dekat Palestin ditindas oleh Zionis. Sebab Zionis seperti mana yang dikatakan oleh Cikgu Nizam, mereka ada kepercayaan sendiri bahawa mereka adalah bangsa terpilih dan sebagainya. Jadi dalam fahaman Zionis ni mereka memandang bahawa perlunya untuk Baitul Maqdis ini sebagai untuk mengasbahkan penaklukan mereka ke atas Palestin. Zionis percaya apabila mereka melakukannya, mereka telah memenuhi ramalan kitab Taurat itu sendiri, bahawa Bani Israel akan kembali ke Palestin dan mendirikan semula Haikal Sulaiman yang telah dibakar oleh Maharaja Rom sebelum ni. Maharaja Rom, Haikal Sulaiman. Saya tak silap di bawah pemerintah Maharaja Nero ataupun Hadrian itu sendiri yang telah membakar Haikal Sulaiman. Cikgu Nizam, Haikal Sulaiman dibakar oleh Hadrian ya? Betulkan saya kalau saya salah? Cikgu Nizam? Okey, saya sorry mic tak ada buka. Okey. Okey. Haikal Sulaiman yang pertama tu dibakar pada zaman Raja Nimrod tu, zaman Neo Babilonia. Nimrod. Yang dibakar oleh Titus the Great. Maharaja Rom? Maharaja Titus. Titus masa dia belum jadi maharaja lagi kan, dia dibakar. Pada tahun 70 Masihi tu, itu adalah haikal kedua ataupun dipanggil Haikal Herod. Second Temple lah. Dan yang dipredik pada masa akan datang ni adalah haikal ketiga lah yang diorang predik. Inilah yang Zionis nak cuba untuk membina semula kan. Yes. Haikal Sulaiman yang ketiga kan. Yang mana kalau ikut pada sejarah, kalau ikut pada arkeologi, banyak yang mengatakan bahawa Masjidil Aqsa tu sebenarnya adalah tapak haikal pertama dan Dome of Rock adalah tapak haikal kedua dan Bastion of Rome. Rome ada buat satu bastion dekat atas tu lah. Jadi situ adalah tapak dia. Ada altar yang besar tu. Okay. Jadi golongan evangelis Kristian ni, mereka percaya selepas mereka melihat keajaiban-keajaiban yang dicapai oleh Israel. Keajaiban lah kata mereka. Tapi kalau kita sebagai seorang peminat sejarah tadi, ketenteraan, kita tahu kemenangan Israel ni ada sebab kelemahan orang Arab itu sendiri. Perpecahan antara mereka walaupun nampak bersatu pada mukanya, tetapi di belakangnya setiap pakatan itu ada maklumat masing-masing, kelemahan teknologi dan sebagainya. Tetapi apa yang terjadi kemenangan demi kemenangan Israel ini membuatkan golongan-golongan yang bukanlah mazhab utama, aliran utama, tetapi yang terasing dalam mazhab Kristian itu sendiri, mereka percaya bahawa akhirnya ramalan bahawa Bani Israel akan kembali dan membina Bani Israel akan kembali dan membina Haikal Sulaiman yang baru adalah Israel yang merujuk kepada Israel pada hari ini. Okey. Panjang lebar tu penjelasan. Okey. Kita masuk pada soalan yang berikutnya, yang ni nak tanya pada Cikgu Nizam. Okey. Jadi kalau tengok daripada konteks hari ni, ada tak boleh terangkan sikit tentang muslihat British yang menimbulkan masalah Palestin hari ni, maknanya daripada Declaration of Balfour yang menyebabkan kemasukan Yahudi beramai-ramai ke Palestin. Silakan Cikgu. Baik, kalau kita tengok pada sejarah,
yang mana British ni memang menjadi punca lah pergolakan bukan setakat di bumi Palestin. Negara kita pun sama kan. Di mana-mana tempat di dunia yang ada campur tangan British memang jadi masalah, termasuklah di Mesir. Okay? Jadi kalau kita tengok di bumi Palestin, semuanya bermula daripada Perang Dunia Pertama. Yang mana masa tu perikatan kuasa pusat ataupun Central Empire atau Central Power di antara Jerman, Austria-Hungary, Bulgaria dan Uthmania dan juga Itali ketika itu masih memihak kepada Jerman sangat kuat sehingga kan British sangat takut. British masa tu buat perikatan kuasa bersekutunya hanya dengan Perancis dan Rusia. Jadi bila Uthmania join kepada Jerman, British sangat takutlah sebab Uthmania ni memang sangat besar. Wilayah naungan dia sangat hebat. Wilayah Uthmania sangat besar dan sangat ramai tentera, memang sangat hebat. Jadi British kena fikir cara bagaimana nak mengalahkan kuasa berpusat ni, Central Power ni dengan memusnahkan Uthmania dahulu. Jadi dia cari jalan untuk cari anai-anai dalam Uthmania, untuk cari api dalam sekam, gunting dalam lipatan untuk memusnahkan Uthmania dari dalam. Jadi apa yang dia nak buat, dia mesti fikirkan satu covert agenda, iaitu buat nasionalis Arab. Dia pula pergi tabur janji kepada negara-negara Arab kan, melalui Lawrence de Arabia dan sebagainya, untuk meminta negara Arab ni minta kemerdekaan daripada Uthmania. Kalau Uthmania tak nak bagi mereka merdeka, mereka akan memberontak. Dan bila mereka memberontak, British janjikan negara Arab ni dapat satu empayar baharu, yang mana Khalifah Arab ketika itu Bani Hashim akan jadi ketua. Bani Hashim akan jadi melalui Syekh Hussein akan jadi ketua ni lah, jadi amir atau khalifah bagi empayar baharu Arab yang lain daripada bangsa Turki. Sebenarnya Arab ni pun dia tak suka dijajah oleh Turki pada ketika itulah, walaupun kita tahu Turki ni dia membentuk empayar Islam kan, tapi Arab sebenarnya dia tetap tak suka dijajah oleh bangsa selain daripada bangsa mereka lah. Jadi dia pun janjikanlah Palestin ni sebagai tanah, sebagai salah satu daripada bahagian negara Arab. Dan dalam masa yang sama juga, British ni dia tak boleh nak bermandiri sendirilah kan di sana. Dan dalam cara lain, bagaimana mereka nak divide and rule Uthmania ni dengan membawa masuk Yahudi. Itulah permulaan dia yang banyak. Yahudi pada ketika itu, ketika peristiwa Aliyah yang pertama pada tahun 1882, sebelum British masuk campur lagi, tak ramai pun, hanya lebih kurang 6 ke 8% saja daripada keseluruhan penduduk di sana. Yahudi yang ada tak sampai pun 50,000 orang berbanding orang Arab yang ada lebih kurang 600 ke 700,000 orang pada tahun tersebutlah, pada kurun ke-19, penghujung kurun ke-19 Masihi tersebut. Jadi bila British campur tangan pada tahun 1901, dia nak terusan Suez dan dia nak kuasai bahagian Timur Tengah ni supaya dia dapat berkuasa untuk menjadi kuasa utama dunia lah di antara India dan Eropah. Sebab India adalah British kedua ketika itu. Eropah adalah British pertama. Ini adalah wilayah yang dipanggil the sphere of power of Britain ketika itu. Jadi Timur Tengah ni di tengah-tengah, terusan Suez adalah tempat yang paling utama lah untuk dia memindahkan tentera dan sebagainya. Jadi apabila Uthmania memihak kepada Jerman, apa yang berlaku, British macam terseksa lah kan. Dia macam apa? British rasa dia tak boleh nak menang. Terutamanya di Western Front dekat antara Perancis dan British yang digempur oleh tentera Jerman. Tentera Jerman memang sangat hebat lah ketika itu. Dan masa yang sama pula, Rusia, salah satu daripada negara yang menjadi perikatan Britain, pula sedang digempur dengan teruk oleh empayar Austria-Hungary dan Bulgaria. Jadi memang ketika itu memang British dalam keadaan terdesak lah. Memang terdesak sangat. Jadi bagaimana cara dia nak menang? Memang dengan cara musnahkan Uthmania. Senang je cerita dia. Kita musnahkan Uthmania dari dalam dulu. Musnahkan Uthmania. Jadi cara dia, British dia kena pakat dengan Perancis dan Rusia lah. Itu yang pertama kan. Yang mana pakatan yang kedua ni, dia nak wujudkan pembahagian wilayah lepas perang. Jadi dia pun pakat jumpa tanpa pengetahuan orang.
Okey, British pun janjikan Konstantinopel ataupun Istanbul ni kepada Rusia. Rusia memang sangat suka dengan Istanbul. Sebab kalau Rusia dapat Istanbul, dia boleh masuk ke Laut Hitam dan dia boleh pergi ke Laut Mediterranean dengan sewenang-wenangnya. Jadi dia akan jadi negara yang sangat kaya raya lah. Itulah geopolitik Rusia. Itali pula, bila dia dirasuah oleh British, British kata nak bagi wilayah Turki. Jadi Itali pun melupakan kuasa pusat dan dia pun join British. Okey. Selain daripada itu juga, nasionalisme Arab dan Turki disemaikan oleh British untuk melemahkan Turki Uthmaniyah apabila pemuda Turki rampas kuasa buat kudeta pada tahun 1908. Itulah permulaan di mana Turki Uthmaniyah melemahlah sebelum dikembalikan balik kepada Sultan. Sebenarnya sebelum kemerdekaan, Turki Uthmaniyah dirampas kuasa dulu oleh pemuda Turki. And then disebabkan oleh perang, Kesultanan ataupun Empayar Turki Uthmaniyah ni kembali dikuasai oleh Khalifah lah. Okey. Jadi apa yang berlaku? Kita ada watak utama kita iaitu Sharif Hussein, iaitu Raja Hijaz yang berasal daripada Mekah dan Madinah. Dia adalah keturunan Bani Hashim iaitu Ahlul Bait dan dia adalah penggerak utama kepada perang ini dengan perjanjian dengan Sir Harold McMichael. Kalau kita nak tahu, Sir Harold McMichael ni jugalah orang yang memainkan peranan penting dalam membentuk Malayan Union. Okay, suatu masa dahulu di Malaysia, di negara kita. Jadi dia pun janji kata, okeylah kita bagilah Arab mereka kalau Arab dapat kalahkan Uthmaniyah sampai ke Syria. Okay, jadi Sharif Hussein pun bawa lah anak dia diorang, Putera Abdullah dan Putera Faisal. Dan Putera Faisal ni pula, anak pertama dia ni memang sangat berkarisma lah untuk mengumpulkan tentera Arab dan menjadi komando perang yang sangat hebat. Dan akhirnya Arab pun menang terhadap Turki. Okay? Dalam masa yang sama, semasa Arab sedang menggempur Turki Uthmaniyah, British pun menggempur daripada Mesir dan daripada arah Yaman lah, daripada selatan ke utara ke sebelah pantai timur. Kemudian daripada Mesir menyeberangi terusan Suez dan menggempur ke arah Sinai dan terus ke Palestin. Itu adalah serangan yang dibuat oleh British bila Arab berjaya sampai ke Syria. Jadi dia memang jahat lah sebenarnya. Senang cakap kan, bila tengok Arab semua dah hampir menang baru dia masuk dengan dia punya segala kelengkapan. Arab pula serang gunakan unta dan kuda kan, dan senapang-senapang biasa. Sedangkan British masa tu dah ada kenderaan perisai, jet pejuang dan sebagainya. Bukan jet pejuang lah, apa? Serangan udara ketika itulah kan, Perang Dunia Pertama punya zaman. Okay, Kirov reporting tu kan, kalau kita biasa dengan game-game kan ada kan, Kirov dan sebagainya. Okay, balon udara dan sebagainya ketika Perang Dunia Pertama. Kita dah ada kapal terbang ringan. Okay, tapi tak sehebat Jepun lah zaman Jepun tu. Okay, baik. Alright. Jadi tanpa pengetahuan pihak Arab, British tadi, British pun buat perjanjian senyap-senyap di London antara Mark Sykes dengan rakan Perancis dia, Francois George Picot pada tahun 1916, dan ketika itu berlakulah perjanjian Sykes-Picot untuk memisahkan bahagian A dan bahagian B antara British dan Perancis. Okay? Jadi apa yang dijanjikan oleh British kepada Arab adalah untuk memberikan kemerdekaan dan wilayah daripada Syria sampailah ke Mesir, sampailah ke Yaman, semuanya wilayah daripada Mesir sampai ke Yaman tu semuanya semuanya menjadi wilayah Arab lah. Jadi itu dah janji mereka. Tapi pada Perancis pula dia janjikan dia nak pisahkan Perancis dengan Britain dekat kawasan yang dipanggil kawasan Zone A dan Zone B. Okay? British nakkan kawasan minyak Iraq dan Perancis nakkan kawasan Syria dan Lebanon sebagai kota pelabuhan. Okay. Satu lagi bila British hampir kalah, sebenarnya British hampir kalah dalam perang dengan Jerman. Bila dia hampir kalah, dia fikir macam mana nak menang, dia pun fikir ada dua je. Satu, Rusia yang sedang kalah dan sedang digempur oleh parti Bolshevik, dia nak pikat parti Bolshevik untuk menyokong mereka. Satu lagi US, untuk US campur tangan. Tapi US masa tu World War tak nak campur tangan. US masa tu tak nak masukkan tentera dia. Walaupun dia atas paper je kata dia menyertai perikatan, tapi dia tak pun hantar tentera. Okay.
Rusia pula yang ketika itu telah dimenangi oleh Bolshevik Party dalam pilihan raya dia, dan Tsar dijatuhkan kan ketika itu. Jadi Britain rasa baik kita berhubung dengan Rusia. Okey. Bila dia nak berhubung dengan Rusia ni, dia fikir dekat Rusia ni Bolshevik Party ni banyak orang Yahudi. Banyak sangat orang Yahudi yang memainkan peranan dekat sana. Jadi apa dia kata, kita kena ambil hati orang Yahudi. Itulah yang dipanggil Balfour. Balfour ketika itu pula Menteri Luar ni dia rasa okey, seronoklah kan kita tanya Yahudi, dan akhirnya dia buat perjanjian dipanggil Deklarasi Balfour. Deklarasi Balfour ni pula dibuat tanpa persetujuan daripada mana-mana pihak lain. Hanya British je tiba-tiba dia buat deklarasi. Okey, kita nak wujudkan negara Yahudi. Senang je kan? Kita nak wujudkan negara Yahudi. Tapi bila Balfour dah umum, bila Bolshevik Party menang, Rusia tak ada pula nak membantu British. Malahan ketika itu Parti Bolshevik buka arkib Tsar Rusia, dan dia keluarkan surat-surat rahsia yang dihantar oleh British kepada Tsar. Dan antara dia macam semualah tindakan-tindakan muslihat British untuk menang Perang Dunia Pertama. Ketika itulah memang sebenarnya deklarasi Balfour ni adalah gerakan yang paling silap dalam sejarah British. Tapi kesan dia sampailah ke hari ini. Yang mana bila British tak boleh nak lawan tak boleh nak cope lah dengan masalah ni dekat Timur Tengah, dia pas pada League of Nations lah yang baru ditubuhkan selepas perjanjian Versailles. And then diwujudkanlah mandat. Perancis ambil bahagian A dan British ambil bahagian B dalam mandat tu. Okey, inilah yang berlaku konflik. Dan konflik bertambah teruk bila British bawa masuk lebih banyak Yahudi sampai jadi terlalu ramai. Arab memberontak, dan Yahudi pula bila Arab memberontak sebab dia ada kelebihan dalam kemahiran yang dia dapat daripada British melalui Irgun, Lehi dan juga Haganah, diserang balik. Dan ketika Perang Dunia Kedua meletus, British sangat-sangat teruklah, dan British dipaksa untuk melepaskan jajahan dia. British pun menghadkan waktu mandat dia kepada 15 Mei 1948. Tapi untuk mengelakkan vacuum of power dekat kawasan tu, Ben Gurion, Perdana Menteri Israel yang pertama, declare kemerdekaan pada 14 hari bulan. Maksud dia apa? Maksud dia 15 hari bulan baru British mandat keluar, 14 hari bulan Yahudi dah declare kemerdekaan. Jadi Arab pun asal pula ada declare kemerdekaan? Itu yang papa Arab pergi serang Israel ketika ditubuhkan pada 1948. Dan ketika itulah yang teruk adalah orang-orang Palestin yang ada kat situ. Itu yang dipanggil peristiwa Nakbah kan, sehingga kan dikatakan 700,000 hingga 900,000 orang jadi pelarian ketika itu. Itulah yang saya rasa itulah sebenarnya punca utama saya rasa yang timbul sehinggalah ke hari ini, Ustaz. British lah sebenarnya punca utama dia. Okay, Ustaz? Okey, panjang lebar tu penjelasan tu. Kita sepatutnya tadi ada Aiman, tapi saya tunggu Aiman masuk balik sekejap. Sebab ada satu soalan ni saya ingat memang yang lebih layak untuk ulas lah, isu ataupun bagi jawapan daripada soalan yang masuk ni Aiman. Sementara tunggu Aiman masuk, soalan yang berikut untuk Helmi ni secara ringkas, tadi kita dah sebut sikit tentang Salahuddin Al-Ayyubi menakluki Baitul Maqdis. Boleh terang tak strategi yang digunakan Salahuddin untuk menakluki Baitul Maqdis? Okey. Sebenarnya bila kita bercakap tentang strategi yang digunakan Salahuddin Al-Ayyubi, orang kita terlalu meromantiskan kejayaan Salahuddin Al-Ayyubi. Orang akan cakap bahawa kejayaan Salahuddin Al-Ayyubi ni adalah semata-mata kerana kejuhudan Salahuddin Al-Ayyubi. Orang akan berkata bahawa kejayaan Salahuddin Al-Ayyubi ni adalah kerana betapa alimnya Salahuddin Al-Ayyubi. Tetapi orang tidak mengetahui bagaimana permainan real politik di sebalik Salahuddin Al-Ayyubi. Bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi bermain dengan taktik divide and conquer, bekerjasama dengan musuh untuk musuhnya. Bahkan ada satu masanya Salahuddin Al-Ayyubi yang bermazhab Sunni Asy'ariyah bekerjasama dengan mazhab Syiah Asasin semata-mata untuk menjatuhkan dinasti Dankiyah yang berakidah dan bermazhab yang sama dengannya.
Jadi contoh hanya kerana Salahuddin berpendapat bahawa dinasti Zankiyah itu tidak cukup kuat untuk membantu umat Islam membebaskan semula Baitul Maqdis. Ramai yang tidak mengetahui bagaimana permainan Salahuddin Ayyubi ini. Bagi mereka, Salahuddin adalah bermain dengan semata-mata berkaitan dengan semata-mata kejuhudan dan alimnya saja. Bukan itu saja, bahkan Salahuddin Ayyubi nak kalahkan Tangsa Salib yang merupakan Kristen Katolik, maka Salahuddin Ayyubi menggunakan permusuhan antara Kristen Katolik dan Kristen Ortodok, iaitu Rom Byzantin. Iaitu mereka telah memeterai perjanjian pakatan pada tahun 1180 Masihi. Jadi Salahuddin tahu bahawa dua mazhab Kristen ini pernah hanyam. Jadi inilah masa untuk the divide and conquer. Dalam politik, ini dipanggil sebagai istilah the enemy of my enemy is my friend. Jadi inilah permainan politik yang sangat power yang ada pada Salahuddin Ayyubi. Dia bekerjasama dengan musuh untuk menjatuhkan dinasti Zankiyah yang sama akidah, sama mazhab dengannya, dan musuh itu pula adalah daripada Hasasin Syiah Nizari. Dia bekerjasama dengan Rashidin Sinan. Bahkan bukan itu sahaja, dia juga berjaya untuk mendapatkan sokongan ulama yang daripada Salafi, Atari atau Hanabilah yang sebelum ni kuat mengkritik Asy'ariyah, tapi atas nama jihad dia berjaya mengumpulkan para ulama ini untuk bersama dengan dia untuk menyertai satu pakatan tentera untuk bersama untuk berjihad membebaskan Baitul Maqdis. Dan hari ini kita boleh nampak juga permainan yang sama. Saya sangat suka bagaimana permainan yang sama pada Hamas sebenarnya. Permainan politik Hamas. Hamas adalah Sunni. Tetapi Hamas tidak ada masalah untuk bekerjasama dengan Iran yang merupakan Syiah. Teknologi roket yang dilontarkan oleh Hamas ke arah Tel Aviv, Israel. Salah satu pada roket-roket yang ada itu adalah perkongsian teknologi daripada Iran yang merupakan seorang Syiah. Dan juga Hamas juga terdapat juga laporan-laporan yang mengaitkan Hamas dengan Hizbullah. Hizbullah juga adalah satu militan Syiah di Lebanon. Dalam masa yang sama, Hamas tidak ada masalah untuk menerima bantuan daripada negara-negara Islam Sunni yang lain. Ini mengingatkan kita kepada bagaimana Salahuddin Ayyubi dalam untuk menakluk Baitul Maqdis itu sendiri bermain dengan politik. Politiknya dia tidak terhad kepada teologi dan ideologi semata-mata. Dia menjalinkan kerjasama dengan musuh yang berbeza, dengan rakan yang berbeza akidah, yang berbeza mazhab dengan dia. Dia menjalinkan kerjasama dengan satu pakatan Kristian yang berbeza mazhab dengan musuhnya sendiri. Jadi bagi saya pengajaran daripada Salahuddin Ayyubi ini ialah bagaimana umat Islam harus kembali belajar untuk bermain dengan dia politik. Macam kalau kita lihat, kalau yang sebelum ni sekarang tengah trending cerita drama Korea Vincenzo. Hanya kejahatan yang tersusun berjaya mengalahkan kejahatan yang lebih besar. Saya tidak cakap bahawa Salahuddin melakukan kejahatan. Saya tidak suruh kita untuk melakukan kejahatan, tetapi sekurang-kurangnya kita belajar untuk tahu bahawa kebaikan yang tidak tersusun akan kalah kepada kejahatan atau helah yang tu. Sekurang-kurangnya mengajar kita untuk berhelah dalam untuk memenangi perang kita, zaman kita dengan Israel. Itu saja. Okey, terima kasih Hilmi. Kita nak pergi pada Aiman. Sebelum tu kita cuba dulu. Aiman ada lagi tak dalam ni? Sebab kita ada satu soalan memang kita reserve untuk Aiman. Sebab soalan ni dia lebih kepada geopolitik semasa. Tapi kalau misal kata Aiman tak dapat masuk dengan kita malam ni, saya dah minta Aiman untuk buat jawapan dalam bentuk tulisan lah. Jadi kita mungkin boleh tanya sekali ke? Mungkin kami yang ada ni, kalau Aiman tak ada, mungkin kami cubalah kalau untuk jawabkan. Tapi dalam masa sama Aiman mungkin akan ulas dalam thread dia ke apa. Okay, soalan ni kalau Aiman ada kita minta Aiman ulas. Kalau tak, mana-mana pembicara malam ni boleh ulas jugalah. Jadi ada kemungkinan tak Jerusalem ni boleh dialihkan ataupun diasingkan jadi satu bandar ataupun pusat
otonomi yang berdiri sendiri seperti mana Vatican City pada hari ini. Kalau kita tengok Vatican City tu diasingkan jadi wilayah otonomi, tidak berdiri di bawah mana-mana negara, berdiri sendiri. Jadi dengan status Baitul Maqdis sekarang, Jerusalem sekarang, yang merupakan rebutan bagi tiga-tiga agama besar ni, ada kemungkinan tak Baitul Maqdis ni boleh diasingkan sebagai salah satu penyelesaian pada konflik Palestin hari ini, diasingkan sebagai wilayah otonomi sendiri yang ditadbir bersama oleh tiga-tiga agama ni. Silakan. Saya cuba boleh? Ke Silakan. Aiman je? Aiman dah masuk? Ni untuk saya ke? Silakan mana-mana pembicara sebab Okey. soalan ni asalnya kita nak minta Aiman simpan untuk Aiman, tapi sebab Aiman mungkin yalah kita tak dirancang ni dah lebih masa tidur dia. Mungkin dia tak ada. Okey, jadi silakan mana-mana pembicara sama ada Cikgu ataupun Hilmi. Kalau kita tengok daripada rancangan PBB 1948 macam tu, yang di mana two-state solution yang awal, two-state solution 1948. 1947 kan? Dalam two-state 47. 1947 Partition. 47 tak maaf. UN Partition Plan tu. Partition. Dalam kita tengok 1947 yang PBB rancang untuk dia pisahkan wilayah Palestin dengan Israel. Dalam perancangan tersebut memang ada perancangan bahawa Baitul Maqdis itu sendiri diletakkan di bawah pentadbiran antarabangsa, di bawah pentadbiran PBB, di mana tidak dimiliki oleh mana-mana kuasa yang berkaitan, sama ada kuasa Palestin atau Israel. Itulah yang saya fahamlah melalui pelan asal 1947. Okey, terus Cikgu pada Nizam soalan nak tadi. ulas ke? Okey, dia macam mana? Sebab Jerusalem ni dia atau Baitul Maqdis ni dia memang jadi rebutan daripada zaman dulu. Jadi kalau orang Yahudi sebenarnya dia memang nak, tapi dia tak boleh nak ambil kesemua Jerusalem kan. Terpaksa dipisahkan antara Jerusalem Timur dan Barat disebabkan oleh perjanjian antarabangsa tu, Armistice tahun 1973 selepas Yom Kippur, selepas tahun 67 selepas bulan 6 hari dia dapat jajah, tapi dia terpaksa asingkan mengikut perjanjian. Okay, ni terpaksa lah, ni cerita pasal orang Yahudi ni, bila kita kata dia terpaksa, dia memang terpaksa lah kan. Tapi kalau kita tengok pada perjanjian tahun 73 Yom Kippur, dia terpaksa pisahkan kepada dua. Jadi kota suci iaitu All City of Jerusalem ni dibahagikan kepada dua, bahagian timur dan barat. Dan kalau kita tengok pada US zaman siapa ni sebelum Joe Biden ni, Trump macam tu lah nama dia kan. Zaman Trump ni pun dia nak jadikan kedua-duanya ni sebagai ibu kota kepada orang Yahudi. Jadi memang dia nak rebut pun sebenarnya, tapi disebabkan geopolitik semasa dia tak boleh nak rebut. Okey, saya rasa saudara Aiman dah ada. Minta saudara Aiman ulas kot. Okey, Aiman dah boleh masuk ke? Dah. Ulang Okey. soalan sekejap. Okey. Soalan tadi kita buka balik sekejap. Saya pun dah terhilang sekejap. Okey. Boleh tak Jerusalem ni jadi status independent city, wilayah otonomi seperti mana Vatican City dalam situasi hari ni lah. Maknanya nak elakkan konflik sebab Yahudi nak rebut je tempat Yahudi, Islam pun nak rebut je tempat Islam. So ada kemungkinan tak Jerusalem ni boleh berdiri sendiri sebagai wilayah otonomi macam Vatican City? Sekejap. Dengar tak? Okey, dengar. Dia macam ni, saya jawab bandit lah. So, Vatican ni case dia beza. Dia bukan digaranti oleh undang-undang antarabangsa. Sebab Vatican ni asalnya dia adalah negara Pope. Maksudnya Pope dia ada tanah, dia jadikan satu negara. So di zaman Machiavelli tu, Pope ni dia siap ada tentera sendiri. Dia lantik anak dia sendiri jadi ketua tentera. Hanya sehingga selepas Itali menubuhkan satu negara bangsa yang bersatu, baru Vatican ni dia hilanglah signifikan dia. So itu bezanya Vatican dengan case Jerusalem. So untuk Jerusalem ni, asalnya memang ikutkan plan UN tu, dia nak menjadikan dia sebagai international city. Dia panggil corpus separatum. Cuma itulah,
resolusi 181/1947 tu tak dapat nak dilaksanakan kerana negara-negara Arab tolak, Israel pun tolak lah. So selepas perang 1949 tu, dia bahagikan kepada dua. Yang barat tu Israel ambil, yang timur tu Jordan ambil. So selepas perang 1967, Israel tawan sekali dengan bahagian timur. So di timur tu lah terletaknya tempat Al-Aqsa dan juga tempat suci orang Yahudi lah. So seterusnya pada 1980, Israel isytiharkan seluruh Jerusalem adalah ibu negara Israel yang tidak boleh dipisahkan. Dia panggil indivisible city. So itulah cerita dia. So even walaupun pada asalnya dia nak jadikan international city, tapi memandangkan perkembangan semasa, seluruh kota dah dijatuh ke tangan Yahudi tu, so nampak susah lah nak diimplement. Dan apalagi dengan two-state solution yang juga menjadikan East Jerusalem tu ibu kota kepada Palestin. Itu lagi merumitkan keadaan sebab bagi orang Yahudi, bagi orang Kristian, mereka sangsi lah bagi satu kota suci tu jatuh ke tangan di bawah rejim umat Islam tu. So basically idea corpus separatum tu dah kira macam idea yang dah mati lah. Okey, padat ulasan Aiman. Jadi itulah gambaran yang kita dapat. Status tanah tu tidak memungkinkan untuk Jerusalem dijadikan sebagai satu negeri otonomi yang berdiri sendiri di mana Vatican City. Okey, jadi kita kira perbincangan kita untuk malam ni selesai di sini. Kita dah menghampiri jam 10 suku. Sebenarnya yang sesi sebelumnya kita takkan berhenti lebih lewat daripada ni untuk membolehkan masing-masing daripada kita bergerak dengan urusan masing-masing. Esoknya mungkin ada yang bekerja dan sebagainya. Jadi kesempatan ni kita ucapkan terima kasih kepada saudara Helmi dan Cikgu Nizam selaku pembicara utama kita malam ni, dan penampilan istimewa saudara Aiman yang sudi juga mengorbankan masa rehat dia untuk soalan terakhir tu. Soalan tu agak penting kat situ. Dan saya mohon maaf jika ada soalan-soalan yang dihantar kepada saya melalui inbox yang saya tak dapat buka sepanjang saya kendalikan sesi space untuk mengelakkan sesi kita ni crash ataupun hilang macam tu. Jadi insyaAllah akan datang kita akan adakan lagi sesi space yang berikutnya dengan tajuk yang berbeza. Dan kalau tak silap saya, saudara ID, kita hari lusa dengan bekas pengaman PBB, hari lusa ke? Ya, lusa. Okey. Jadi untuk hari lusa kita akan dengar perkongsian salah seorang daripada penulis The Patriots juga, dan merupakan bekas tentera pengaman PBB yang dihantar daripada Malaysia. Jadi untuk sahabat-sahabat yang berkelapangan boleh tunggu pengumuman seterusnya. Dan juga untuk buku-buku keluaran Patriots Publishing yang dilancarkan beberapa hari lepas, dimaklumkan kebanyakannya dah habis stok akibat sambutan yang luar biasa. Dan menurut kata Helmi, kita tengah tambah stok tengah tambah stok. Dia untuk buku kita, untuk pengetahuan semua, 44 buah buku habis dijual, judul 44 judul habis dijual dalam masa 2 hari, dan 44 itu sedang dicetak dekat kilang. Kalau ada PKP, maksud dia lagi lambat lah dia akan restock. Kalau tidak ada PKP yang total lockdown, insyaAllah kami akan pastikan dalam minggu ni kita akan top up balik. Okey, terima kasih banyak Helmi. Jadi lagi sekali saya mohon maaf atas kesilapan, mungkin tersasul, mungkin kurang lebih banyak cakap ke masa sepanjang sesi space kita berlangsung. Tapi saya rasa insyaAllah dengan perkongsian yang agak banyak input daripada kedua pembicara utama kita dapat menambahkan sedikit sebanyak pengetahuan kita tentang pengetahuan sejarah kita tentang apa yang berlaku di Palestin yang membawa kepada konflik yang berlaku pada hari ini. Terima kasih banyak kepada sudi yang mendengar, terutamanya daripada awal sesi sampai habis dan selesai insyaAllah. Nantikan sesi yang berikutnya kita akan maklumkan dalam tempoh sehari 2 ni. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.